Anda seorang pemalas tegar, malas nak vacuum rumah walaupun rumah dah berhabuk? Anda jangan ke mana-mana kerana itu bukan masalah saya. Ini solusinya. Hai guys, selamat datang ke channel Review Apa hari ini. Aku Syaza dan hari ini aku ada barang baik punya untuk korang ringankan beban korang ataupun korang nak ringankan beban orang tua korang. Ini dia Xiaomi G1 ataupun nama panjang dia Mi Robot Vacuum Mop Essential. Robot ni ada nama Essential kat belakang. So maksudnya ini adalah model yang entry level, yang paling murah dari Xiaomi untuk line up robot vacuum. Aku nak jimatkan masa korang, so aku cakap awal-awal robot ni sangat-sangat berbaloi dengan harga yang aku beli RM500. In fact, kalau korang ada bajet RM500 sahaja untuk robot mop vacuum, this is the one to buy. Tapi kalau korang masih nak tahu kenapa aku rasa it's worth it, marilah dengar aku membebel. Let's go. Alright, first mari kita kenal robot vacuum G1 ini dengan kita baca apa yang ada dekat kotak dia. All-in-one cleaner for sweeping, vacuuming and mopping. Maksudnya vacuum ni boleh sapu lantai, sedut lantai dan juga mop lantai. Multiple cleaning modes. Ada spot vacuum, edge cleaning mode dan juga normal as pattern. Next, 2200 Pascal powerful suction. Tinggi dia 8.3. So take note kalau korang ada furniture, sofa-sofa yang rendah tu, kemungkinan tak boleh masuk bawah. 1.7 cm height obstacles crossing. Benda ni dia boleh panjat maksimum 1.7 cm. Auto recharging and task resuming. Robot G1 ni bila dia dah nak habis bateri, dia akan pulang ke docking station, charging station, charging base, whatever. And task resuming, maksudnya kalau tengah-tengah cuci rumah tu bateri dah habis tiba-tiba tapi tak habis lagi, dia akan balik charge dulu and then dia akan sambung balik. App remote control and real-time monitor. Robot G1 ni korang boleh control dengan apps melalui Wi-Fi dan kita akan go through one by one the features in the app. For protection and anti-collision. And now let's take a closer look on the robot itself. Bahagian depan ni ada collision bumper. And then korang tengok ni ada black bar. Belakang black bar tu ada obstacle sensor. Kita pusing bahagian belakang, ada exhaust port dan juga speaker. Bahagian atas ada dua button, on off button, return to home button. Dan dua button kat atas ni juga serve as a multifunction button. Okey, bahagian dalam pula, sini ada flap, tercover, buka. So inilah 2-in-1 dust compartment water tank. Bahagian atas adalah water tank dan bahagian bawah adalah dust compartment. Dan belakang ni korang boleh tengok ada filter, 3 stages filter. 3 stages filter dia senang saja untuk dibuka dan cuci. Okey, bahagian pertama adalah mesh, yang kedua sponge dan yang ketiga adalah HEPA filter. Kalau korang tengok bahagian dalam ni, sini adalah suction port. Kat sini ada satu attachment. Bila korang pasang water tank, air akan turun dari tangki ke water pump. Okey, mari kita tengok bahagian bawah. Sini ada coaster wheels, 4 cliff sensor, 2 side brushes, charging contacts, 2 tayar, floating rolling brush, dan belakang ni adalah detachable mopping pad. Okey, kalau korang perasan dekat mopping pad ni, dia ringan saja sebab dia tak ada water tank kat sini. So macam mana air boleh turun dari water tank ke mopping pad? Kalau korang perasan ada 3 lubang kat sini, 1, 2, 3. Air tadi akan turun dari water tank pada water pump, dari water pump turun melalui 3 lubang di bawah ni. Okey, dan bila dia turun masuk lubang ni, dia menyerap dekat kain ni. Jom kita buka pula floating rolling brush. Nak buka senang saja. There you go. Brush ni sangat senang untuk berbelit-belit dengan bulu ataupun rambut. So korang perlu buka untuk bersihkan. This is where the cleaning tool comes in. Korang nampak ada cangkuk, dan cangkuk ni korang run through dekat brush ni untuk potong semua rambut ataupun benang ataupun bulu yang dekat kat sini. Dan korang tarik je lah, bersihkan. Senang je. So that's all the features as advertised by Xiaomi untuk robot G1 ni. Tapi aku kata robot ni very worth it for RM500.
Kenapa? Aku telah guna robot ni selama beberapa bulan. First feature yang aku suka dekat robot ni adalah Gyroscopic Navigation System. So basically, robot vacuum dekat luar sana tu, dia ada banyak grade dia. Dia bermula dengan Random Navigation. Random Navigation ni, robot vacuum tu dia just bergerak in a random direction. Dia pergi straight, dia langgar dinding, turn in a new direction, pergi lagi straight, langgar dinding, turn in another random direction, and then pergi rinse and repeat sampailah rumah tu bersih ataupun bateri tu habis dulu. Random navigation is quite inefficient sebab rumah korang ada kemungkinan takkan dibersihkan 100% sebab dia akan lalu tempat sama 2 kali ataupun dia takkan lalu satu tempat tu langsung. Okay, so one grade above random navigation ialah gyroscopic navigation. Apa itu gyroscopic navigation? Gyroscope tu satu instrumen untuk determine kat mana robot ni menghadap setiap masa, berapa darjah ke kanan, berapa darjah ke kiri, and then using that direction data, robot ni boleh buat peta bila dia cuci rumah korang. Macam mana dia buat peta? Okay, korang imagine macam ni, korang tutup mata, korang berjalan dalam rumah korang dan korang kira berapa tapak kaki korang berjalan. Langgar dinding. Korang pun ada dinding kat depan ni. Okay, let's put that mental picture. Ada dinding kat depan. Okay, kita pusing 90 darjah ke kanan. Korang jalan lagi. Kira berapa tapak kaki korang berjalan, langgar dinding lagi. Okay, now mental picture. Dinding sana, dinding sini. Ni korang macam tu lah. Oversimplification of things, but that's probably how it works. So, bila robot ni dia ada peta rumah korang, dia tahu ke mana dia telah bersih dan ke mana tempat yang dia belum bersihkan lagi. Dia akan bersihkan rumah korang dengan lebih efisien, less time consuming, less battery consuming. So bila less battery consuming, boleh cover banyak lagi space dalam rumah korang. In fact, Xiaomi G1 ni dia pakai bateri, bagi aku banyak-banyak robot vacuum, kapasiti yang paling kecil 2500 mAh saja. Tapi so far aku guna dia boleh cover around 100 minute of use or 100 square meter of use. 100 square meter of use ni berapa kaki persegi kita google jap. Around 1000 kaki persegi lah. Okay, that's the first thing yang aku suka. Next, apa yang aku suka dekat robot vacuum G1 ni adalah floating rolling brush. Dua keyword guys. First, rolling brush maksudnya sambil-sambil dia sedut lantai tu, brush ni akan berpusing. Basically dia akan sapu lah ataupun dia korek lah apa kotoran-kotoran yang ada dekat kapet korang ke, dekat lantai korang ke. Dia kick up the dust and then dia sedut. So cleaning is very efficient. But wait, there's a second term there. Apa tu floating rolling brush? Kalau korang tengok kat sini, benda ni boleh bergerak naik turun, ke atas dan ke bawah. It works through gravity. In normal position, dia duduk yang paling bawah. Benda ni bila dia floating ikut gravity, dia akan melekat dekat permukaan lantai. Tak kisahlah lantai tu uneven ke, bumpy ke, naik kapet yang bulu jenis pelik-pelik tu, kadang-kadang dia tinggi, dia rendah. Dia maintain, dia maximize contact dengan permukaan yang nak dicuci, yang nak disedut, yang nak di-brush. So, cleaning is more efficient. In fact, aku pakai benda ni, biji-biji nasi kat ruang makan tu jarang lah yang tertinggal. Next, apa yang aku suka dekat vacuum Xiaomi G1 ni adalah dia punya app connectivity. Alright guys, so ni dia punya app Mi Home kali hijau. Robot vacuum ni korang boleh rename ya. Alright, dia punya main page sepatutnya kat sini ni ada map tapi dia tak load lagi, tak apa, jap kita tunjuk. Kat atas tu boleh tengok area covered, duration and battery. Scroll ke bawah, dock button, start normal mode button, suction setting boleh adjust, silent, standard, medium, turbo. Turbo ni bising sikit, silent tu senyap sangat. Water level boleh adjust, low, medium, high, tapi default dia duduk dekat medium. Ok, kita pergi dekat settings. Kat atas schedule cleanup, plus button tu korang boleh tambah jadual. And then vacuum spot ni one of the cleaning modes. Nampak ada atas, kiri, kanan dan start button tu korang boleh control macam remote control. Sampai tempat yang korang nak dia pusing-pusing, korang tekan start button. Next, voice setting korang boleh turn on, turn off, and then adjust volume. Macam tu. And then korang boleh juga check consumable statistik. Dia akan tunjuk bila korang sepatutnya tukar filter ke brush ke. And then ada satu feature nama dia locate the vacuum mop. Kalau benda tu sangkut ke hilang dalam gelap ke, korang tekan, nampak dia bunyi I am here. Next, vacuum along the edges, one of the cleaning mode juga. Korang on button tu, and then next clean up dia akan
vacuum ikut tepi je lah sampai habis. Jom mari kita tengok cleaning history untuk load map yang before this. Mana ni? Ni kena tutup yang ni dulu. Okay, dah keluar cleaning history. Okay, kita pilih salah satu map yang ada kat sini. Ni nampak banyak sikit ni. Tu. Okay. Tu dia map rumah aku. Weh, pelik sangat ni. Ni bukan rumah ni macam gua je. Tak apa, sekejap lagi kita cerita kenapa. By the way, yang hijau tu adalah docking station punya position Dalam cleaning history ni korang boleh review clean up yang telah dibuat sebelum ni, dan juga total total area, total duration, total times. Okay, itu sahaja untuk apps. Baik, itulah feature-feature yang aku rasa menyebabkan vacuum Xiaomi G1 ni very worth it untuk RM500. Tapi takkan semua benda best ke? Mesti ada weakness kan? Benda yang aku tak suka dekat robot ni adalah inaccurate mapping. Sebab dia tak ada ground movement sensor. Robot ni tahu ke mana dia menghala, tapi macam mana dia tahu berapa jarak dia dah bergerak? Dia punya ground movement data datang dari putaran tayar kiri dan kanan ni. Tahu apa masalahnya kalau digunakan putaran tayar ni untuk ground movement punya data? Tayar ni spring loaded. So kalau dia lalu tempat yang bumpy, kemungkinan dia boleh melompat-lompat, melantun-lantun, terjungkang-terjungkit. So tayar ni boleh slip. Kalau dia langgar benda dengan kuat pun tayar boleh slip. Okay, dia terslip. So bila dia slip, dia ada distance error. Bila dia ada distance error, dia akan introduce the false distances into the mapping. Map yang dihasilkan adalah tak accurate. In fact, aku pakai robot ni dekat rumah aku, pretty complex. Ada multiple spaces, connecting corridor tu sempit-sempit. Ada banyak perabot, ada banyak kerusi, macam-macam ada. Buaian bayi pun ada. So banyak benda untuk dia langgar. Each time dia langgar, dia akan lari sikit dia punya map. Dia masuk tempat baru, dia akan lari sikit map dia. Rumah aku pun ada kapet banyak jenis. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi ada satu kapet dekat rumah aku ni sangat-sangat misteri. Sebab anything yang beroda, yang ada tayar lalu kat kapet tu, dia tak boleh jalan straight tau. Dia mesti nak jalan menyengit. Kapet tu jadi infinity, endless. Sampailah bateri dia dah nak habis. Bila dia nak habis, dia akan pulang. So, robot vacuum G1 ni, kalau korang duduk di rumah sewa, single room, very suitable. Satu bilik, kotak, okay, no problem, accurate map. Tapi kalau korang duduk rumah yang luas, floor plan yang pelik-pelik, many spaces, banyak perabot, prepare lah, korang punya map tak akan accurate. In fact, sepanjang yang aku run robot G1 ni dekat rumah aku, no one map is alike. Betul ke ayat tu? Tak ada pun map yang sama tau. Rumah aku ni diamlah cicak. Rumah aku ni macam Takeshi Castle pula untuk robot vacuum ni. Tapi aku rasa rumah aku ni sebenarnya is a reflection of a typical Malaysian household. Aku selalu tengok iklan robot vacuum kat online, kat mana-mana. Mesti rumah tu bersih, kosong, macam show unit kondo ataupun art gallery, which is not the truth untuk rumah orang kat Malaysia ni. Mana ada rumah kat Malaysia bersih macam tu? Believe me, I know. I'm not one of it. So, kalau ada mana-mana company kat luar sana yang rasa nak test robot vacuum diorang, padu ke tak padu, bolehlah hantar review unit kat rumah aku. Roborock Ecovacs. And then, the next weakness dekat robot vacuum G1 ni adalah dia punya collision sensor. Depan ni ada 5 collision sensor sahaja. So, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jarak antara satu sensor dengan another sensor agak jauh. Nampak ni, boleh letak tangan kat sini and it won't even detect. So apa yang jadi, robot vacuum ni sangat-sangat suka langgar kaki kerusi dan kaki meja. Dan benda ni berat tau. Okay, berat agak. Nampak ni, sebaik sabdu. Dan bila dia langgar kaki kerusi, it carries a huge momentum. Dia langgar, berdentum. Okay, kadang-kadang boleh bergerak kerusi sofa kat rumah. Nasib baiklah kat depan ni ada rubber strip. Nampak colour putih ni, sekurang lah sikit dia punya bunyi tu. Tapi still lah bising. So kalau korang nak vacuum pagi-pagi buta, pukul 2-3 pagi dengan vacuum ni, kena fikir-fikir lah sikit. Okay, next. Apa yang aku tak suka adalah dia punya dust compartment. Disebabkan dia share space antara
water tank dengan dust compartment. So dust compartment dia kecil saja. Aku tak ingat berapa ml tapi kecil lah. Okay, and then dah lah dia kecil. Kalau korang perasan, dia punya filter is off to one side. So bila dia sedut, nanti kotoran debu semua akan pile up on one side only. Tempat yang tak ada filter ni akan kosong. Okay, sebab sekali kotoran akan pergi sumbat kat situ je. Bila area ni dah penuh, dah dia takkan sedut lagi dah. Dia sedut kan bila mau lah sikit. So that's all the complaints. Ada banyak lagi benda kecil-kecil tapi aku tak nak nitpicking lah pula kan. Harga RM500 je. Dulu kalau robot vacuum ni zaman-zaman yang first keluar dulu, macam iRobot, mahal RM2-3,000. Tak mampu. Tapi sekarang RM500 untuk kurangkan beban korang dan beban orang tua korang. So banyaklah pula. So okay guys, aku dah bagi konklusi yang pendek. Sekarang aku nak bagi konklusi yang panjang pula. Aku beli robot Xiaomi G1 ni dekat Shopee dengan harga RM499. Of course with free shipping Shopee. Dan aku rasa dengan harga around RM500, tak ada robot vacuum brand lain kat luar sana yang boleh challenge Xiaomi G1 ni dengan feature-feature yang aku sebut tadi. In fact, brand-brand lain harga RM500 hanya dapat vacuum yang suction port kosong saja, tak ada rolling brush, tak ada floating rolling brush of course, and then tak dapat wifi connectivity, app connectivity tak ada, pakai remote control, ada tekan butang saja. Lepas tu tak ada lah dia punya water tank boleh control ni, tak ada, just water tank kosong je, air meresap ke bawah macam tu saja. And then random navigation, RM500 dapat random navigation je. Alamak. Jadi kalau korang nak beli robot Xiaomi G1 ni, aku akan bagi sedikit tips and tricks. Tip kalau korang nak guna robot vacuum ni, actually untuk semua robot vacuum, first run, okay, korang baru beli first run dekat rumah korang, korang kena babysit. Sebab korang kena ikut dia, korang kena identify tempat-tempat yang potentially problematic, tempat-tempat yang bermasalah, dan tempat-tempat yang robot vacuum mudah sangkut ataupun lekat. Okay, and then buatlah apa-apa. Korang nak tutup tempat tu ke, sekat tempat tu ke, do something lah, tak nak bagi dia lekat. Second tip, setiap kali vacuum ni nak run, korang kena bersihkan dulu rumah korang dari sampah-sampah kasar macam plastik, coki-coki, tisu, kabel. Kabel, benda ni telan kabel macam aku telan samyang cheese. Okay, jangan bagi kabel dekat dia. Next, kalau korang nak pakai pengelak kaki, kain petak tu, korang kena cari yang jenis yang rendah, berat dan non-slip. Sebab kalau korang pakai kain biasa tu, dia sedut kain tu macam aku sedut nancis. Sedapnya nancis. Lama tak pergi kedai mama. Generally, macam mana aku guna robot vacuum ni? Aku pakai schedule tu, set pukul 12 malam setiap malam. So before aku tidur, aku akan bersih dulu keliling rumah, then masuk tidur. Aku bangun pagi esok, aku akan tengok robot ni dah kembali kepada dia punya docking charge. Kembali kepada dia punya docking station, charging base. Campur. Dan rumah tu dah bersih, rumah aku dah bersih, lantai dah bersih, tak ada dah debu-debu biji-biji nasi. So itu tempat yang berkapet kalau aku nak sedut. Bahagian dapur pula selalunya lantai berminyak, aku akan guna mopping function. Dia punya mopping pad ni, dia akan automatically activate bila korang pasang mopping pad. Dia akan terus turunkan air. Kalau korang cabut mopping pad, dia takkan turunkan air. Xiaomi G1 ni kalau korang beli dekat orang tua korang, tak pandai nak guna apps, tak ada masalah. Korang hanya tekan button on saja, dia akan do everything automatically. Kalau nak mop, pasang je mop, letak air, settle. Tak payah nak godek-godek through the apps, semua tak payah. So guys, that's all for Xiaomi G1. RM500, the robot vacuum to buy. Tapi kalau korang ada extra budget sikit lagi, say extra RM250, apa yang korang boleh beli? Sekejap nak ambil. Ini dia Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop atau dikenali sebagai Xiaomi 1C. Model ni adalah abang pada G1 ni, dan dia adalah optical navigation system, grade yang atas pada gyroscopic navigation system. Robot vacuum ni dengan harga RM750, dia solve a lot of problem yang Xiaomi G1 ni ada. Tu feature je yang aku sebut dah boleh cover dah extra RM250 tu. First, optical navigation, dia ada kamera tembak ke atas. Satu lagi, ground movement sensor dekat bawah. Okay, dua benda tu dah bagi aku cukup dah untuk extra RM250.
Tapi ada banyak lagi feature-feature lain yang dia fix ataupun dia tambah dekat Xiaomi Mi 1 ni. Okay, nak tahu lebih lanjut dan dengan aku membebel pasal robot ni pula, video seterusnya. Anyway guys, thanks for watching, thanks for your time. Kalau korang suka video ni ataupun video ni membantu korang untuk membuat pilihan, korang boleh like, komen, subscribe. Ataupun korang tak suka video ni, korang tak suka aku membebel, korang juga boleh like, komen, subscribe. Thanks for your time. Roger and out.